إليه إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام وأصحاب العظام وخصوصا على قبور المسلمين والمسلمات وخصوصا على مصنف وخصوصا Tuan Guru Tuan Haji Ali Syalil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma iftah 'alaina hikmatika wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan Allah taala memperkenankan pekerjaan kita insya-Allah. Kita sambung balik muzakarah kita. Muka surat berapa? Muka surat 5 boleh. Tajuk 102 ni. Sini, ni tanda ni. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik muzakarah kita pada kitab Al-Hikam karangan Syekh Abdul Atil Askandari pada tajuk yang ke-102, gambaran sebahagian sifat arif billah. Kita sampai perenggan yang ketiga, perkara yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping perbezaan antara yang arif dan yang bukan arif seperti di atas, juga kita lihat perbezaan yang lain. Manusia apabila berkenalan, yakni makrifah dengan Allah Ta'ala, telah begitu rapat dan telah begitu ramah, dalam erti ia tidak dapat melupakan Allah Ta'ala dalam segala hal, maka hatinya tidak akan tunduk, tidak akan tenang dan tidak akan tenteram apabila dipertautkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, hatinya akan merasa tenang, tenteram dan tunduk dengan sempurna apabila dikaitkan dan dipertautkan segala sesuatu yang dihadapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana demikian, kenapa demikian? Sebab hatinya sudah begitu tertambat dengan Allah, disebabkan hubungannya yang begitu indah dan murni, serta cintanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala telah begitu kokoh. Baik, dia nak bagi tahu satu benda. Perumpamaan dia, orang yang arif billah ini adalah orang yang duduk dalam rumah Allah Taala, sentiasa berselisih dengan Allah, ya, sentiasa mendengar akan rintihan, sentiasa mendengar akan amaran, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada benda lain yang masuk dalam telinga dia, dalam benak dia, melainkan Allah semata-mata.
Itu makna dia duduk satu rumah dengan Allah Ta'ala. Orang arif billah ni dia berbeza sikit dengan orang yang tidak arif. Bukan beza sikit, beza banyak. Ya. Sebab dalam agama ini, dalam menjalankan agama dalam diri kita ni, dia ada macam-macam peringkat, macam-macam ilmu, macam-macam cabang. Nak mendekatkan diri kau dengan Allah Ta'ala tu macam-macam cara. Tetapi dalam apa saja cara, banyak cara macam mana sekalipun, ada satu benda yang sama yang kena pegang, iaitu apa dia? Fatanah, bijaksana. Bijaksana dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena dengan bijaksana. Tu pasal dalam satu-satu perkara kita nak buat ni, kita kena selesaikan 3 urusan. Satu benda kita nak buat tu, ada 3 urusan yang kita kena selesaikan. Apa dia? Urusan antara kau dengan diri kau, zahir dan batin. Urusan kita dengan Allah Ta'ala, urusan kita dengan dunia. Dan sebalik sebalik macam mana? Dunia dengan kita macam mana pula? Allah dengan kita macam mana pula? Yang dalam dengan yang luar tu macam mana? Ini sekadar untuk mendapatkan mardiyah, redha di antara perkara yang kita buat. Kita ambil contoh dia macam kita pergi ngai lah, kita nak pergi mancing. Urusan kita dengan kita ni macam mana? Ngai ni memang minat kita, kono dah. Itu urusan batin lah. Urusan zahir, bila kau dah minat mancing, mesti ada perkakeh, mesti ada kain, mesti ada rod, mesti ada tali dia, mesin dia. Nunjukkan kau nak pergi ngai lah. Makna kata kalau kau berdiri macam tu, tak ada batang kain. Orang tak ada cakap kau apa dah, orang cakap kau berdiri je. Tapi kalau siap ada patak pegang kain, orang cakap apa? Nak pergi ngai kau tu. Sebab sebab dua-dua dah kono, zahir dah kono, batin pun dah kono urusan lah. Kadang-kadang dia tidak bijaksana. Ada dia pegang kain, tapi kain tu dipatah-patah. Macam orang sakit lah. Macam saya duduk atas kursi malai, nak tengok datang orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat kau? Pertanyaan tu cerdik tak cerdik? Ni saya duduk atas kursi roda ni, dia tanya saya sihat tak sihat. Cerdik tak cerdik? Tu dia umpama agama. Selesai. Sebab kita zahir dan batin, kita dengan Allah Ta'ala macam mana pula? Kita nak pergi ngai ni, Allah Ta'ala kata apa? Bolehlah pergi deh. Kono tengok, kono tak kono. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala ni, dia izinkan tu kalau berkaitan dengan hukum. Apalah kau pergilah nak cari joki, ya Allah. Nak cari joki dengan untuk keluarga. Takkan Allah Ta'ala tak bagi rezeki halal. Dah kono Allah Ta'ala dengan kita pula. Pergilah mana nak pergi, semayang jangan tinggalkan. Sebab bila dengan Allah, ibadah yang paling utama. Jadi kau pergilah mancing, tapi kau semayang. Pergi mancing, ibadah jangan tinggal. Selawat zikir apa semua buat tak? Buat selesai. Kita dengan Allah Ta'ala selesai, Allah Ta'ala dengan kita pun selesai. Kita dengan dunia pula, gairah kau nak pergi, kau dengan dunia nak sambut kau untuk pergi mancing, mesti ada but kan. Pekakeh kau nak turun ke laut, ke sungai, mesti ada. Tukar dengan dunia kata okeylah, dah ada persiapan budak ni dah. Maka dunia dengan kita pula diizinkan kita pergi ke sungai.
pergi ke laut. Dunia. Kalau tak ada pekakih tu kau pergi di sini, lomeh kau, tenggelam. Sesuai tak? Dah sesuai semua perkara, jalanlah. Sama juga dengan kita pergi kuliah ni. Kita datang kuliah ni, cek dulu. Diri kau selesai tak? Kau dengan Allah Ta'ala selesai tak? Kau dengan dunia selesai tak? Kalau selesai, teruskan. Itu pasal kita ni kono sentiasa ditegur oleh Allah Ta'ala. Sentiasa. Sebab merasa lepeh dengan ujian Allah Ta'ala ni ada dua orang. Ada dua golongan. Pertama, golongan yang tak datang. Kita ambil contoh kuliah. Yang tak datang kuliah ni semua rasa dia dah lepeh. Semua rasa dia takkan ditanya. Semua rasa yang dia dah ada ilmu. Dia tak datang mengaji dah. Yang nombor dua yang datang mengaji. Dia rasa dia datang mengaji ni dia dah lepeh. Hukum dah tak kena kat dia. Macam mana pula dia rasa dah lepeh? Dia merasakan orang yang tak datang itu adalah orang yang lebih rendah daripada dia. Dia lebih tinggi daripada orang yang tak datang. Sebab apa dia rasa tinggi? Sebab dia datang sahaja. Maka inilah golongan-golongan yang bodoh. Golongan yang tidak ada fatanah dalam diri dia. Dalam menjalankan tanggungjawab agama dia, dia tak ada fatanah bijaksana. Banyak bondo yang Allah Ta'ala dah tunjukkan contoh-contoh untuk kita ni bijaksana. Contoh semalam saya ada satu perkara yang ditanya dek jemaah dalam keadaan dia tak berani tanya secara bersemuka. Dia tak berani tanya dalam ramai-ramai, maka dia hantar WhatsApp kat saya. Apa cerita dia? Video liwat. Seorang haji yang dikenali. Saya tak tutup, saya tak buang. Dia tanya masa apa hukum? Hukum kau berdosa besar. Bukan orang yang buat ke dah. Dia yang menghantar kat saya tu hukum berdosa besar. Bila kau hantar kat saya dalam keadaan kau tak tahu, tak apalah, dah tahu ni. Jangan sekali-kali viralkan benda yang tak betul. Bila kau viralkan benda tu, seolah-olah kau mengaku dengan Allah Ta'ala dan sanggup ganti dia dalam neraka tu. Betul pun dia yang buat. Walaupun terpampang muka kalau superimpose macam mana? Kalau pelanduk dua serupa macam mana? Kalau orang nak mengenai dia macam mana? Termasuklah dalam kita punya bulletin ni. Kita punya WhatsApp surau ni. Ada yang saya tengok macam tu. Ini semua tanda-tanda kebodohan. Dia menunjukkan kebodohan diri dia. Maka dengan sendiri kita dah nampak dah, oh dia ni tahap pemikirannya macam ni. Ya. Macam ada satu pengurusi masjid, bukan pengurusi surau, mengaji tinggi tuan, mengaji tasawuf ya. Tapi bila sampai kes-kes COVID ni, dia tunjukkan kebodohan diri dia dengan meletakkan COVID-19 ni lebih besar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tu ya, berapa ramai yang tak nak datang surau taugah ada penyakit ni. Ada yang datang salah, ustaz salah seorang. Kat mana salah hai? Kau tak takut pergi pasal malam tu? Kau tak takut pergi pasal halim tapi kau takut datang surau. Salah tak? Salah tak? Salah lah. Mana ada kebenaran lah.
Kau takut pada Covid tapi kau tak takut pada orang yang jadikan Covid tu, kau tak takut. Macam lembu lah. Kau takut mau lembu tapi kau tak takut mau tuan lembu. Kau nak mencuri lembu, kau takut kat lembu, kau tak takut kat tuan lembu. Macam itulah umpama. Makna yang pergi mencari itu pun sama dengan lembu tu. Jahil lah kita ni, ya, jahil. Malah jahil kita ni lebih parah pada calling. Calling ni buat di Bali, dia saya tanya tak ada takut ke Covid. Covid lah bos lah. Ini raya-raya lah tu. Betul pula. Betul pula kan. You know? Jadi jangan kita tersalah langkah dalam kita nak menjalankan kewajipan kita, nak bagi anak bini kita makan benda-benda yang halal, yang haram jangan bagi. Tapi kadang-kadang ni togah dek ke bulu tu kita bagi yang haram kat dia orang. Salah lah, mana boleh, tak boleh. Ya, pahaman anak-anak kita tahu apa bagi tahu dia. Pula masalah kau tak nak bagi dia datang ke surau. Banyak tuannya. Saya rasa pengurusi mungkin tahu kan. Orang jawatan agama tak bagi bangsa asing datang ke surau. Masjid ada ke? Kan? Bodoh ke tu? Tu tak bodoh pun nama kan? Apa sebab kan? Cuba fikir betul-betul. Taman Jasmine semua ya, Bangladesh tak boleh masuk kan? Indon boleh masuk tak? Semayang kat surau kan? Kat masjid kau. Sini boleh tak tuan pengurusi Indon? Peraturan tak boleh kan? Tak boleh. Ustaz bersamad datang bagi tak? Bagi tak ke? Bukan pengurusi lah, jabatan. Tak double standard ke tu? Di Indon ya. Siapa tu nama tu yang menyangkut tu, yang viral dalam apa tu? Yang dimarah orang India kat dia tu lah. Zakir Naik. Dia kau datang mana-mana masjid dalam Malaysia ni dapat semayang tak? Bodoh, buat pojok bodoh. Budak-budak tak boleh dia bagi datang surau masjid. Orang tua tak boleh bagi datang masjid. Kan bodoh nama tu. Sedangkan dalam Al-Quran, di dalam hadis, banyak menyatakan tempat yang paling selamat sekali bagi seorang mukmin adalah rumah Allah. Sehingga diceritakan di dalam akhir zaman, di Haramain, di tanah haram, terselamatnya sebahagian daripada umat daripada fitnah Dajjal adalah yang mereka yang berada di dalam rumah Allah. Selamat dia. Begitu jugalah Dajjal ketika di Masjid Nabawi akan datang ni. Orang berkumpul semua dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba Dajjal buat 3 seruan. Bunyi yang pertama bertempan dalam tu, semua takut. Mana yang takut semua lari ikut Dajjal. Tiupan yang kedua ni orang yang etes lalang ni. Nak pergi tak nak pergi. Tiupan yang ketiga tu yang menentukan siapa betul-betul mukmin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah, tidak bersyarikat, tidak bersekutu aku. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin, sebab aku orang mukmin. Tak ada dia takut dah. Ini jangan korban Dajjal. COVID-19 takut. Dah takut nak datang nak jajak surau. Malu ya, malu kita dengan Allah.
malu kita dengan Allah. Lepas itu dia kata apa lagi? Apa saja yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan, apabila berlaku masalah-masalah yang bermacam-macam di dalam hidup yang dihadapi, dibawanya kepada sinar cahaya iman, dibawanya kepada kebesaran dan keagungan Allah dengan sifat-sifatnya dan ajaran-ajarannya, maka jiwanya dan maka jiwanya besar, bukan kerdil dan tidak liat. Hatinya sentiasa tenang, tidak gundah dan tidak gelisah. Hatinya tenteram, tidak bergoncang dan jauh sekali serba kerakusan, ketakutan. Selalu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dah. Ya, tak ada dia takut dah. Covid tak ada dia takut dah. Allah semata-mata. Dia apa-apa hal rujukkan dia ke Allah. Sebab apa? Sebab dia dah duduk satu rumah dengan Allah. Inilah orang yang dikatakan arif billah. Ya. Dia tak ada dia nak mungut-mungut dah. Ya. Orang bijaksana ni dia fikir dulu, baru dia cakap. Allah Ta'ala khabar joki kau tak dah tentukan. Tak ada dia risau dah. Ini orang bijaksana. Orang yang kelang kabut cari joki ni, orang yang takut cari joki ni dapat tak dapat, itulah orang yang penakut, orang yang bodoh. Allah Ta'ala khabar dapat tak lah. Joki kau ini hari RM100. Ya, kau buat macam mana pun tetap RM100. Ya, tak mahu dah RM200 dah. Tak yakin tu dah. Ya. Masalah keyakinan kita ni, cakap mulut tu memanglah kau yakin, tapi hati kita tak ada, goncang kuat benar. Kalau yakin kita ni betul-betul kuat lah, tak ada masalah kita ni dah. Tak ada masalah dah. Kau yakin tak joki kau ada tentu dengan Allah? Yakin. Maka penuh surau ni. Tak yakin lah jadi jenis ni. Kau yakin tak ketentuan hidup kau ni? Yakin kan? Bila kita yakin, tak ada masalah dah. Ya, tak ada masalah dah. Maka masalah keyakinan ni kita kena ubek cepet-cepet. Ubek cepet-cepet. Ya, banyak tindak tanduk kita ni berlandaskan kepada ketidakyakinan kita kepada Allah. Kita lebih yakin antara manusia, keputusan manusia daripada keputusan Allah Ta'ala. Kadang-kadang nak menyerah diri ni pun kono tompek ya. Ni selalu kita dongan ni kan. Allah Ta'ala dia dah nentukan dah. Dia ada ayat Quran tu. Ya. Semua zahir dan batin itu datang daripada Allah Ta'ala. Maka semua perkara baik yang jahat semua adalah dengan Allah Ta'ala. Orang yang bercakap macam ni dalam Quran, cuba tengok ayat Quran tu, ujungnya tu, illal fasiqin, dia kata, melainkan orang-orang yang fasik, yang berkata begitu sebab tak ada ilmu. Ya. Kau pun tak datang mengaji lah dah. Allah Ta'ala tak bagi. Ya ke? Ya ke? Habis macam mana pula ayat katakan utlubul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Tapi tu kau Allah Ta'ala tak bagi kau mengaji. Betul ke? Orang fasik ya. Ini orang fasiknya cakap. Itu pasal orang fasik Allah Ta'ala bagi amaran yang keras.
Ya, wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakuna rallati wa quduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Allah Taala menjadikan neraka itu daripada batu dan manusia, bahan bakar dia. Bahan bakar api neraka itu daripada batu dan manusia, yang Allah Taala jadikan neraka itu untuk orang kafir. Memang khas untuk orang kafir neraka ni. Tapi persoalannya, batu dan manusia ni siapa? Bahan bakar dia punya kayu api ni batu dan manusia. Siapakah manusia itu? Kalau batu, dikatakan batu tu, ada setengah ulama mengatakan batu yang berada di antara Arafah dengan Jeddah. Manusia ni siapa? Inilah dikatakan, ada kata golongan munafik, golongan fasik, golongan yang mengakui mulut dia sebagai seorang Islam, tapi kerja dia menghina Islam. Dengan cara macam mana? Dengan perbuatannya, dengan percakapannya mungkin. Hati dia lainlah, hati ni orang munafik lah ya. Menafikan akan Islam ni dengan hati, itu pasti munafik. Tapi dengan perlakuan mungkin perlakuan ni kufar, orang kafir. Pergi nombah batu, pergi sembah pokok, pergi nurun nombor ekor, ya. Dengan perbuatan dia, dengan percakapan pula tergelincir akidah kadang-kadang, ya. Tu bahaya tu cakap tu. Nak jadi orang fasik dalam cakap senang. Dia yang buat, bukan kau dah. Dia dah membesarkan diri dia lebih daripada Tuhan. Dia dah ambil kojo Tuhan, dia ambil tak ada kana mano kau dapat buat kalau tak ada datang izin Allah Taala dah. Tak ada mano dah. Ya. Tu pasal kita ni diberi anak bini ni tuan, amanah untuk kita training kesabaran kita. Bukan kadang-kadang kita diam ni kita biarkan dia, tak. Kita nampak kelakuan Allah Ta'ala atas kita, ujian. Tengok macam mana. Tapi kita dengan anak bini inilah yang selalu kita tergelincir. Kita ambil ringan. Sedangkan di dalam Al-Quran ada, dalam hadis kata, dia kata bagi orang lelaki yang menamatkan ilmu dia ni, yang menjadi musuh bagi orang lelaki ni, anak dan isteri dia. Sebab apa dia kata macam tu? Kau ambil ilmu kau tak sampaikan. Kau ambil ilmu tu kau tak jalankan ilmu tu dengan anak bini kau. Kita datang kuliah ni, kita ambil macam-macam ilmu, ada tak kita sampaikan kat dia? Tak banyak sikit boleh, tak adalah kita suruh sampaikan macam ni ada. Duduk kursi suruh dia sudah kita dibayar. Tak bagi tahu. Kita ni macam ni. Kau tak, dia tak dapat dah. Kau seorang, ya, betul dia kan? Macam kau lah Ramzi, kau pandai ambil lomang. Kau tak ajar ke anak bini kau macam mana cara buat, dapat? Dapat dah. Besok kalau buat lomang kau seorang, dia nak nolong pun tak dapat. Macam tu jugalah dengan agama ini. Bila terjadi sesuatu, ni banyak ni. Janganlah kita cek mana cari anak-anak bini, kita cek lah, ya. Kalau orang sakit, kita sakit sok. Apa bantuan yang kita nak? Quran. Dapat tak dia baca? Paling tidak Yasin. Untuk beri kekuatan kat kita. Dapat anak-anak kita baca? Dapat? Pernah cek? Bini boleh baca Yasin? Boleh baca Quran? Kau dapat, alhamdulillah. Kau tak dapat, hati-hatilah, ya. Segala nikah kau beri, mentah darah bagi, apa semua kau beri, tapi ilmu agama tak beri. Habislah. Tak adalah perkongsian kita di akhirat dengan dia orang. Ya, baik. Inilah orang arif yang hamba Allah Ta'ala yang kanan kepada Allah dan berkenalan dengan dia, baik pada lahiriah
atau pada batiniahnya. Sebab lahiriahnya tidak pernah meninggalkan syariat, yakni perintah-perintah Allah dan anjuran-anjurannya yang harus dikerjakan oleh anggota tubuh lahir seperti sembahyang, puasa dan lain-lain. Ini suatu petunjuk bagi kita. Orang yang arif billah, dia tidak akan mensia-siakan syariat dia. Lagi tinggi ilmu hakikat dia, lagi kuat syariatnya. Jadi kalau dia duduk cina cerita syariat tapi rambut dia serabai, itu bukan itu dah. Dia tak mahu macam tu dah. Dia mesti lawa. Sebab dia ni nak menunjukkan imej seorang hamba Allah. Duduk dalam rumah Allah, takkan selekeh. Tu pasal jangan ambil ringkas dalam bab syariat. Jangan ambil ringkas, melainkan orang yang mencari adat. Ini yang usah ni. Bila kita tengok orang yang mencari adat ini, mengoyak adat ni kebiasaan. Ada yang buik-buik, simpan rambut panjang-panjang, tak mandi berhari-hari, pakai baju yang tu ya. Itu semua terkeluar daripada landasan-landasan. Bau badan busuk. Orang yang mencari adat dilindung oleh Allah Ta'ala. Walau telanjang sekalipun Allah Ta'ala lindung dia. Ini kehebatan syariat. Kau carilah orang-orang gila atas kita tu. Dia makan daripada tong-tong sampah, tuan. Ada demam, ada sakit. Dia tidur dekat bus stop, kaki-kaki lima, sama dengan anjing dengan kucing tidur dengan nyamuk apa semua. Ada gata-gata badan lah. Ada ke klinik batuk, tak ada. Allah Ta'ala lindung dia. Kita ni tidur kat luar ada sejuk lah. Sari tak payah lama duduk sari lah. Malam ni tidur bagi esok batuk longkang-longkang ni. Sebab abu. Lepas tu kau nak bercerita pasal agama dalam keadaan diri kau tak terurus. Nah, dia dah bagi tahu tanda. Jadi berhati-hati kita dengan dakwah-dakwah sekarang ni. Ya. Banyak melanggar adab. Dilantungnya segala ni kau. Ya, tak dipeduli je dah. Ya, kadang-kadang tu pula tu kan, lawan tuan guru. Tuan guru mengajar ni, dia buka kelas tempat lain. Langgar. Habislah ya. Kita tak faham mana satu ni laknat dari Allah Ta'ala. Main hayun ya. Ini adalah harus mentaati Allah Ta'ala dalam gambaran rasmi yang dijangkau oleh panca indera yang lahir. Sedangkan mentaati Allah dalam gambaran yang tidak rasmi dan tidak formal, seperti hubungan ingatan kita kepada Allah, keyakinan kita kepadanya, dan penghayatan antara kehambaan kita yang lemah dengan ketuhanannya yang maha kuasa dan megah. Dekat sini dia tulis adalah gambaran yang tidak rasmi. Dia suruh tengok dengan panca indera yang lahir. Makna panca indera yang lahir adalah dengan mata kita ni. Ada mata jangan butaan. Ada telinga jangan pokaan.
Ada mulut jangan bisuan. Kalau benda ni kita buat, maka kehebatan Islam itu tenggelam. Kenikmatan daripada Islam itu tak nampak. Maka kita gununglah mata kita ini untuk melihat perkara-perkara yang diizin oleh Allah Ta'ala, yang dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang tanya orang teh, Ustaz kalau nampak amoy yang pakai skirt macam mana teh? Tengoklah sahabat. Islam tak larang lah. Yang dia larang tengok dengan nafsu. Macam mana nak tengok dengan nafsu? Amoy itu pakai skirt, kau telanjangan. Kau bayangkan dia tak pakai skirt. Tu dah. Itu yang tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tahu kelemahan kita. Maka pandanglah sehingga kelip mata je. Dah terkelip mata kita, jangan dipandang. Oh, kita pun menahanlah je mata kita. Bergai-gai togah dia nak tengok. Kan tu maksud dia. Maksud dia kau pandanglah keindahan yang Allah Ta'ala buat paris tu je lah. Itu kan ciptaan Allah. Pandang paris tu, ya Allah lawa lah, ya Allah kau buat manusia ni dah selesai, cukup tu. Ini dihelak, disungkit, macam-macam dia buat lagi. Betul Bilal kan? Jangan kau bayang kan. Bilal dibayang pula, parahlah kan. Apabila telah bersatu antara lahir dengan batin dalam kesatuan kontak kepada arah yang satu, barulah seseorang itu dapat disebutkan dengan predikat al-arif billah. Kita tengoklah orang alim yang kita iktiraf dia sebagai orang alim. Mana ada yang tak sendiri? Tengok jubah dia lawa, seraban dia cantik, pakaian dia Masya Allah Ta'ala, muka bersari-sari. Mana ada yang selekeh-selekeh? Tak ada. Adakah selekeh itu suatu bentuk kemudaratan? Tak. Kalau dah dia macam tu, dah parih macam apa, stok kenali. Dia bukan orang kaya. Kaki ayam dia ada berjalan. Kaki ayam dia. Tapi dia penasihat dia raja. Adakah raja tak boleh bagi dia selipar? Boleh. Raja tak boleh bagi dia kasut ke? Boleh. Dia mufti Kelantan, dia penasihat dia raja. Tapi kedaifan yang ditunjukkan itu adalah kedaifan di segi agama. Dia tidak membesarkan dunia. Bagi dia selipar itu dunia. Bagi kita keperluan. Tapi bila ditanyakan dia tu sakit, bumi ni, tanah ni sakit, itu pemikiran orang arif hubungan dia dengan alam. Kita tak apik dah. Kita nak minjak bumi ni, kita dah minta izin ni. Bumi dah nak minjak izin lah, pijak kau. Tak ada dah, dia minta. Siap dengan kalam dia. Dia minta tuan. Setiap kali perkara-perkara yang dia nak lakukan, dia minta pada Tuhan sungai, dia nak meronteh kau boleh tak? Cut nampak dia orang. Itu nama naik tu. Orang nampak dia meronteh sungai Kelantan tu tak tenggelam, panggil buku lali tu. Sebab dia nak semayang. Dia dah lambat, dia cross sungai tu dokek rumah pundung ya. Tapi syariat dia tetap jaga. Jadi jangan kita ambil remeh, jangan kita ambil ringan bab syariat.
Tapi jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih-lebih pun nak kita nak pergi sembahyang ke jubah poli, jubah yang mahal-mahal tu boleh, bukan tak boleh. Pakailah yang 1000 baik jubah kata, tapi dengan niat untuk ibadah, bukan untuk nunjuk ke orang. Tak dapat kita nak elak dah. Kalau kita boleh sesuatu benda tu dengan nilai yang tinggi, tak dapat kita nak elak daripada belagak jabur kita tu. Kadang-kadang ujian tu datang kau cap ya. Ui lawa jubah kau mana kau beli ni teh. Bila dia tanya dia orang macam tu, kau bang latih tahu habis. Tu pasal orang alim-alim ni tuan-tuan, dia punya sifat dengan kita beza macam mana. Oi dah dekik Bilal lah. Lawa tu baju kau ni tu. Buka. Ambil lah. Mana? Kita ni jauh dan beli ni kat Vietnam kan, dan beli kat Vietnam ni. Orang lain tak buka, ambil lah dah. Bukan tu tuan, jam yang mahal-mahal ni buka saya pernah jumpa. Saya pernah jumpa tuan. Hebat tak hebat orang ni, dia nak kata dia ni alim tak alim. Cumanya ketika itu dia tengah bersedih bona, dia tengah berzikir. Kat Shah semayang tunduk, habis semayang tu sujud je kojo. Apa pula kojo budak ni? Duduk dah nangis. Saya tahu orang tanya ke dia, "Bang, apa dah bang?" Tengok jam. 3 dah. Lawa jam abang ni tu. Buka ah, ambil. Rolex 700,000. Buka ambil pergi. Teraya aku buat Mambek tu lawa, mambek tu bangat. Modalnya buat dan tak sampai jam tu tau. Ya. Orang yang nak membersihkan hati dia daripada segala gangguan dunia. Ya. Allah. Azan lah. Kita habis sikit ya. Dan barulah ibadahnya kepada Allah telah mulai sempurna, kerana telah mulai naik ke tingkat ubudiyah, kehambaan, sifat kehambaan, yakni dengan darajah di atas ibadah biasa ya. Semuanya ini tidak mudah. Bahkan untuk mendapatkannya harus dengan mujahadah, harus dengan perjuangan yang betul-betul, kadang-kadang sampai kepada pengorbanan harta dengan cubaan-cubaan atau fizik dan tubuh badan kita, lahiriah kita. Pengorbanan dia tinggi untuk mendapatkan sesuatu nikmat daripada Allah Ta'ala. Bunyinya senang tapi payah. Allah Ta'ala khabar apa? Dia tak mungkir. Semayanglah. Dan Allah Ta'ala kita pun semayang. Dapat kau pahala? Dapat tak pahala? Allah Ta'ala suruh semayang. Betul Allah Ta'ala kata dapat pahala tu. Kita pun semayang, dapat tak pahala? Dapat bang? Tak ada bunyi pun. Dapat tak pahala? Mana tu? Dia janji. Dia yang janji. Maka janji dia tu kita tengok tak?
sanggup baik. Tapi dia korban kau dah dapat pahala boleh dia. Tapi kau kena ikhlas, kau kena jujur. Ada tak benda tu? Kalau kau semayang togah adik kau nak nunjuk ke orang, dapat pahala. Kalau kau semayang tu togah adik benda lain selain daripada aku, dapat pahala. Sedangkan dia kata lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Adakah kau semayang itu kerana lillahi rabbil alamin? Betul ke? Maka kalau betul tu dah, dapat. Kalau tak dapat. Sebab pahala aku punya. Suku hati aku lah nak bagi, tak bagi. Aku janji aku bagi. Tapi bukan mudah, tuan. Kalau mudah dia tak suruh sehari 5 kali semayang tau. Kok mudah, dia tak suruh kita semayang sehari 5 kali tau. Dek payahlah dia suruh semayang sehari 5 kali tu. Supaya dalam banyak-banyak kita semayang tu, ada satu diterima oleh Allah Ta'ala, cukup lah. Tu pasal bila kita rasa kita dapat pahala tu, itu yang ambil jalan mudah tu. Tu yang kita tak nak beria-ria. Semayang kita pakai ni ya. Ada pengkajian kita dalam semayang lagi? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab kita rasa kita dah lapis. Kita rasa semayang kita dapat pahala. Kita rasa semayang kita ni jujur benar lah. Maka kita tak nak mengkaji bab semayang lagi. Apa asal usul semayang? Kenapa kita semayang? Kenapa Nabi-Nabi lain semayang? Kenapa? Tak ada. Macam kita mengaji tajwid lah. Ramai dalam ni mengaji tajwid, saya tahu ramai. Tapi parih mana kita mengaji? Ada yang tak nak mengaji pun. Sebab apa? Sebab rasa dah lapis. Sedangkan tajwid tu asas bagi Al-Quran. Kenapa dikatakan alif lam naqirah? Kenapa dikatakan alif lam ma'rifah? Kenapa dikata alam samsiah? Kenapa dikatakan alif lam samsiah dengan kamariah? Kenapa? Banyak tuan, banyak benda yang kita perlu kaji. Kalau ikutkan bab ni nah, tak cukup kita nak mengaji ni dah. Ilmu tasawuf ni, jangan ingat perkara ni tinggi. Tak, ilmu tasawuf ni mempunyai pengorbanan yang tinggi. Ilmu tak tinggi tau. Ilmu tasawuf ni ilmu rendah ya. Yang tinggi pengorbanan, sebab ilmu tasawuf ini ilmu membersihkan hati kita. Nak bersihkan hati kita ni perjuangan pengorbanan dia tinggi. Ini yang dibuat dari orang-orang alim dulu. Pergi mengaji nun beribu-ribu batu jalan kaki tuan. Daripada Damsyik berjalan kaki sampai ke Mekah. Daripada Tehran, daripada Yaman berjalan kaki pergi ke Madinah. Dulu cari Yatrib. Yatrib ni mana? Sebab apa? Rasulullah SAW ada ke situ. Beria-ria mencari ilmu. Kita sekarang depan rumah ni ilmu pun tak nak datang dah. Pengorbanan apa benda Tu pasal kesusahan ini dirasai oleh orang yang melakukan umrah dan haji. Dia rasa susah, sedangkan itu ibadah patut menyenangkan dia lagi. Sebab apa? Sebab tiada pengorbanan tuan-tuan. Haji itu ingat senang. Daripada Arafah sampai kepada Mekah 6-7 kilometer. Tuan-tuan yang dah pergi haji ni senang lah. Tuan dah pergi haji kan? Belum bang? Pengusi dah kan? Naik bas kan? Daripada Arafah naik bas. Saya jalan kaki. Daripada Arafah sampai Muzdalifah, sampai ke Mina, sampai ke Tanah Haram, jalan kaki tuan. Daripada Mekah nak pergi Arafah, jalan kaki. Nak rasa macam mana? Berabut jalan kaki. Pengorbanan dia cukup tinggi.
tapi dibalas dengan suatu kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Kalau kau buat itu untuk mencari kesusahan dalam mencari ibadah, dalam melakukan ibadah itu kau berusaha untuk mencari kesusahan, Allah Ta'ala akan beri kau satu kenikmatan. Susah tuan, dengan panih kat Mekah tu benar yang sejuk Nak jalan kaki sebelum maghrib mesti sampai ke Arafah. 7 kilometer jalan kaki. Bapak panih. Panik ya Allah, apalah bangang dan ni, ada taksi tak nak naik, ada bas tak nak naik. Oh jalan. Sampai dekat Arafah. Ini nak cerita pengalaman, nak share, nak nunjukkan macam mana adil Allah Ta'ala kepada kita. Sampai dekat Arafah panih tuan. Duduk-duduk ya kita ni, bila kita dalam keadaan panih, hawih, tiba-tiba orang datang bagi kau air. Nikmat tak rasa? Jangan main-main. Diberilah jus. Tapi bila nak minum tu terfikir, ya Allah, nikmat kau ni, inilah nikmat kau, ialah menitik air mata kita bila kita minum tu. Ini lagi nikmat. Minum. Dah minum itu sabil zrap, plastik depan kita saprah. Dihumban nasi minyak tu. Perut memang lapar lah kan, dengan panih pun makan. Belum habis makan, baru 2 suap makan, zrap sekali lagi kambing. Bila nak sudah ni kita makan. Nikmat Allah Ta'ala bagi sampai tak terhabisan. Selesai tu sebelum maghrib, lepas azan maghrib, kita pun keluar daripada Arafah. Jalan kaki dekat Muzdalifah nak pergi kutip batu. Dalam berjalan kaki terasa ponik bang. Tapi tengah jalan tu orang tua bongkok potong kau. Kau sehat, kau elok, letih. Ni orang tua bongkok. Bongkok tak apa, ada yang tolak pakai tangan ni. Dia naik apa ni, macam stretcher kan. Tapi rendah dia buat ada tolak tangan. Kat tangan orang cacat. Tak semangat kau jadi Nengok orang macam tu buat. Tu pasal bila sampai dekat sempadan Mina tu, saya tengok orang Malaysia dalam bas ditabur air batu. Dipungut air batu dalam bas tu. Ada tak Ji? Mari masa Haji kutip bawah. Alhamdulillah. Dia sebenarnya bukan kutip bawah dia Ji, kat tobing tu. Dia sebenarnya dekat tobing tu. Tengok orang Malaysia kutip batu dekat bas, apalah orang bodoh buat macam ni. Siapa ajar buat cara macam ni. Tak apalah, mungkin dia ada khilaf-khilaf dia. Ulama' mengatakannya tak apalah. Tapi bagi saya, kau dah sampai situ kan, poilah panjat sikit tobing nah. Bukannya sikit batu, itu banyak. Kutip je lah. Sekali lagi Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran dia. Dipermudahkan kerja kita. Bila kita susahkan diri kita, cari ilmu, cari. Itu pasal dalam bab ilmu ni jangan malih tuan. Janganlah malih, koyalah. Ya, jangan malih. Kono lah kat sini tiap-tiap minggu ada kuliah. Bukan tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari kan. Tiap-tiap hari ada kuliah. Kalau ikutkan duduk kat Semenanjung Selatan ni, hari-hari ada kuliah ikut, setahun alim lah. Setahun ni alim lah. Hari Senin kuliah ni, hari Selasa kuliah ni, hari Rabu kuliah ni, semua ada ilmu kan. Setahun masyarakat kan. Setahun ni berapa orang dah ni, semua mengajar aku dah ni. Tak ada jadi orang macam ni gitu. Tak ada layak jadi Bilal gitu.
Ya, Bilal dah mengajar. Bilal dah duduk sini. Jangan main-main. Wallahu alam. Jadilah setakat tu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada rezeki besok. Kita sambunglah. Ya. Tapi memang betul, saya pun ada rujuk dengan jawatan agama. Jawatan agama bagi alasan bolehlah kuliah tapi SOP kena ikut. Jadi siapa yang tak pakai mask tu pakailah. Kan? Pakailah, ikut je lah. Tak payahlah jadi begah pun. Ya, wallahu alam. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada sahabat yang mengatakan saya Allah itu bertempat. Sifat 20 Allah itu kata tak bertempat, Allah ada di mana. Dalam Quran dia kata Allah itu ada dekat arasnya. Arasnya mana? Ada tulis dalam Quran ni. Ilah kat mana aras ni? Tak tahulah kan. Tak tahu kan? Tak tahu tu senang cerita orang tak tahulah. Cerita Allah Ta'ala pun kata aku ada di mana-mana. Bila dia kata aku ada di mana-mana, ada tempat tak? Aku ada di mana-mana tak? Situ menunjukkan di mana-mana itu satu tempat yang tidak diketahui kat mana. Maka siapa boleh point? Ada kat sini ni tak? Maksud di situ alastawa, ketinggian. Aku berada pada kemuliaan, bukan tompek. Tahu tu dalam surah Sajadah ada, dalam surah Yasin kan? Surah Yasin ke? Ada. Itu menunjukkan ketinggian, bukan menunjukkan tompek. Macam Rasulullah SAW lah, dia kata 70. Bila kata 70 ni selalunya Rasulullah menyatakan bondo yang banyak itu dengan 70. Bukan 70 itu menunjukkan 73 golongan aku tu. Satu yang selamat, 72 dah buih. Bukan 72, kita pun cari golongan pertama siapa, golongan kedua siapa, bukan tu. Bukan tu. Dia menunjukkan banyak pecahan dia. Ya. Tu pasal kadang-kadang dia banyak bondo-bondo yang tersirat. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak ada katakan khabar muqaddam, yang tersuruh, yang tersembunyi. Rahsia-rahsia tu pasal kita kena mengaji. Kita ada mantik, ada bayan, ada balaghah, ada tajwid, ada nahwu, ada saraf dan sebagainya. Itu semua diperlukan untuk mentafsir Al-Quran. Bukan senang. Ilmu tafsir Quran lah yang paling saya takut nak buat. Sebab kalau ada ilmu-ilmu ni, kadang-kadang dia membawa makna yang lain, kita menerangkan cara yang lain. Contoh dia kata qalbi. Dalam tubuh badan manusia ini ada seketul darah. Baik darah tu baiklah seluruh anggota kau. Tak baik darah tu tak baiklah dah seketul daging tu. Apa dia? Adalah qalbi, hati. Maka apa maksud dia hati ni? Hati ni maknanya seluruh anggota kau. Hati mana? Ni hati ni. Ni hati ni. Qalbi. Oi, macam-macam lagi ya. Ya lebih dalam. Sama juga dengan pertanyaan tuan tadi. Arash ini bukan suatu tompek. Walaupun dia ni tompek, tapi dapat tak kita bayangkan? Tak dapat sebab kita tak tahu. Sama dengan Allah Ta'ala. Ada tak ada? Ada. Macam mana? Entah. Ya. Satu lagi ni fahaman dia ni, yang memegang fahaman ini adalah orang Wahabi.
menyatakan Allah Ta'ala berjuzuk, menyatakan Allah Ta'ala bertempat, tapi dia tak pakai sifat 20. Orang Wahabi ni, ya. Tapi orang Wahabi Malaysia ni dia bongok sikit. Kadang-kadang tuan guru pun dipeletok Dia kata tahlil tak boleh, doa tak boleh, doa pada orang mati tak boleh. Sedangkan Ibn Qayyim itu anak murid kepada Ibn Qayyim tu anak murid kepada siapa ulama tu? Ulama Wahabi dia kata tu, Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni guru, Ibn Qayyim ni murid. Dua-dua di penjara. Sebab apa di penjara? Jangan mengatakan doa kepada orang mati ini adalah suatu benda yang harus, yang dibolehkan. Orang mati dongah, orang hidup berdoa. Tapi orang hidup tak dongah orang mati berdoa. Dipenjarakan. Sehingga kan Ibn Qayyim ni mati dalam penjara, taukah dia tu? Sampai kat kita Wahabi katakan doa orang mati tak boleh pakai. Kita ni tahlil tak boleh buat. Sedangkan guru dia kata boleh. Tak bangang nama. Kadang-kadang orang cakap ustaz ni sabut je, tak payah dah kau cari kitab Ruh Ibn Qayyim. Dekat Taman Jasmin saya ada mengajar kuliah tu. Tengok Ibn Qayyim tu, tengok macam mana pendakwaan, cerita-cerita daripada Ibn Qayyim tentang orang yang dah mati ni. Doa-doa dia. Wallahu alam. Boleh tuan ya? Kalau ada orang tanya kat situ lagi macam itulah, untuk selamatkan, untuk menyelamatkan diri kita. Kadang-kadang kita bawa dakwah fatwa lain kan, kalau tanya dia orang lain kan tak pek lah kita jawab beli dah. Itu menunjukkan sama juga macam Allah Ta'ala. Allah faham tak tuan? Allah tu nama kan? Ta'ala ni apa macam tu yang arah tadi. Kau kan faham. Ta'ala ni kan kau faham. Sabut ya roti. A'la ketinggian. Ta'ala. Apa lah kono-mono Allah dengan tinggi? Tinggi ni maknanya mulia. Aras tu tinggi mulia. Sama lah tu. Ya. Aduh ya. Orang kadang-kadang cakap ni nakkan jadi anda. Allah Rabbi. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qul haqq ittiba'ah wa lina batin wa dhunna ajtinabah. Ya Rasulullah daqad hilatuna wa anta wasilatuna. Harishna syara'in bazatillah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lalakunana minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم